Pulau Haba Bandar merupakan suatu situasi di mana kawasan itu mempunyai haba yang lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya. Contohnya di Lembah Kelang, kerana suhunya yang agak tinggi, iaitu di antara 35 hingga 38 darjah Celsius berbanding suhu di kawasan bandar yang lain, iaitu di antara 28 hingga 25 darjah Celsius. Faktor-faktor berlakunya Pulau Haba: reka bentuk bandar yang mempunyai banyak bangunan tinggi yang akan menghalang angin daripada menyerap haba yang terkumpul di sana. Selain itu, dinding-dindingnya pula yang diperbuat daripada kaca yang bersifat memantulkan haba dan tidak dapat menyerap haba. Penggunaan kenderaan dan pendingin hawa yang banyak di kawasan bandar juga akan membebaskan karbon monoksida dan karbon dioksida yang akan memerangkap haba dan tidak akan menyerapkan haba. Hal ini menyebabkan haba yang terkumpul di kawasan bandar akan menyebabkan terhasilnya Pulau Haba Bandar. Pokok-pokok merupakan penyerap haba yang baik. Kurangnya penanaman pokok di kawasan bandar juga boleh menyumbang kepada terjadinya Pulau Haba Bandar. Wap air yang terhasil daripada badan air seperti tasik mampu untuk menurunkan suhu. Namun, penambakan tasik untuk tujuan pembangunan telah menyumbangkan kepada kenaikan suhu di kawasan bandar dan seterusnya menyebabkan terjadinya Pulau Haba Bandar. So at one level, this is a very ordinary stories, and yet there's evidence that something be able to respond, whether it's providing water. To decide how many 95-degree days do we want in the future? How many of those are we willing to? Pada pendapat saya, Pulau Haba Bandar itu adalah kawasan bandar yang panas berbanding kawasan sekitarnya. Dan Pulau Haba yang sudah pasti peningkatan suhu. Menurut pendapat saya sendiri, bila kita berada di kawasan bandar, contohnya, kita perlulah minum air yang lebih banyak. Dengan minum air ini, kita boleh mengurangkan risiko stroke haba, adapun dehidrasi, dan penyakit yang berkaitan dengan haba dan suhu yang tinggi. Okey, kesan Pulau Haba Bandar ini saya bahagikan kepada dua, iaitu kesan kepada fizikal, kesan kepada manusia. Okey, kesan kepada fizikal adalah akibat Pulau Haba Bandar, maka suhu di kawasan bandar akan meningkat. Kerana suhu di sana meningkat kerana haba-haba yang dihasilkan sama ada daripada kenderaan, daripada kilang-kilang ataupun daripada kompresor daripada pendingin hawa akan menyebabkan suhu sana meningkat. Yang kedua, kesan kepada fizikal pula adalah kita lihat pada wujudnya jerebu. Okey, macam saya cakap tadi, keran-keran akan menghasilkan asap-asap yang akan menyebabkan kawasan itu berjerebu. Okey, jadi kesannya bandar akan kelihatan berbalam-balam, agak kabur dari jauh dan boleh dilihat agak tidak selesa dan tidak sihat udara yang berada di kawasan bandar tersebut. Kesan kepada manusia pula, akibat daripada peningkatan suhu, manusia yang mana mereka yang sudah tua, lanjut usia dan mereka yang mempunyai antibodi yang lemah akan mudah sakit. Suhu yang tinggi akan menyebabkan manusia mengalami sakit seperti demam dan selesma. Hal ini akan mengganggu aktiviti manusia sama ada aktiviti mereka bekerja ataupun aktiviti ekonomi. Okey, kesan kepada manusia seterusnya adalah peningkatan suhu di situ juga, di kawasan bandar juga akan menyebabkan produk-produk di sana akan menyebabkan tidak selesa berada di rumah. Bagi mengatasi masalah ini, mereka akan memasang penghawa dingin yang lebih banyak di rumah mereka. Pemasangan penghawa dingin ini akan menyebabkan kos hidup mereka akan lebih tinggi. Okey, jadi kesan kepada manusia, kesan pemanasan Pulau Haba Bandar ini akan menyebabkan kos hidup penduduk di bandar akan lebih tinggi berbanding di kawasan lain. Okey, untuk langkah-langkah bagi mengawal fenomena Pulau Haba Bandar ini, saya bagi di sini 4 cara. Yang pertama, peningkatan suhu ini, bagaimana mengatasi peningkatan suhu adalah dengan merendahkan suhu. Suhu di bandar kita boleh rendahkan dengan beberapa cara. Yang langkah pertama adalah dengan banyakkan
tanaman-tanaman kawasan hijau di kawasan bandar. Okey, tanaman pokok misalnya, bunga-bunga, apa-apa sajalah tanaman yang ada kita tanam di bandar, banyakkan bilangan pokok-pokok hijau kerana kita tahu pokok-pokok hijau ini akan menyerap haba untuk melakukan proses fotosintesis. Penyerapan haba oleh pokok-pokok akan menyebabkan kawasan bandar haba dia akan dapat dikurangkan. Yang pertama. Yang kedua, kita guna juga penyerapan haba, tapi yang kedua adalah caranya dengan meningkatkan ataupun memperbanyakkan badan-badan air. Badan-badan air seperti kawasan tasik, air pancut dan sebagainya akan menyebabkan haba itu akan terserap oleh wap-wap air yang terserap di kawasan-kawasan badan-badan air ini. Haba-haba di kawasan bandar akan diserap oleh badan-badan air ataupun wap-wap yang dihasilkan daripada badan air. Pada masa hal ini akan menyebabkan suhu juga berkurang. Okey, langkah ketiga adalah seperti kita tahu, antara punca berlakunya Pulau Haba Bandar adalah dengan banyaknya bilangan bangunan di bandar yang berdindingkan cermin ataupun kaca. Seperti kita tahu, kaca ataupun cermin itu tidak menyerap haba tapi memantulkan haba. Oleh itu, bagi mengurangkan benda-benda ini adalah diperlukan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan sebarang pembangunan di bandar, bangunan-bangunan yang baru direka yang lebih mesra alam. Okey, macam mana dikatakan mesra alam? Bangunan itu lebih banyak rongga-rongga di bangunan dia atau tidak bertutup. Maksudnya sini tidak menggunakan kaca. Pertama, jadi apabila mereka menggunakan bangunan yang lebih menyerap, contohnya walaupun tidak bangunan mungkin boleh cat lebih putih, kerana cat putih akan menyerap haba. Yang kedua, penggunaan lebih mesra alam di mana keluar masuk angin boleh berlaku secara semula jadi. Hal ini akan menyebabkan suhu bangunan akan lebih sejuk. Maka bangunan akan mengurangkan penggunaan pendingin hawa. Pengurangan pendingin hawa ini bukan saja menyebabkan suhu lebih dapat dikawal oleh bangunan-bangunan, tapi juga akan mengurangkan kos-kos untuk bil-bil elektrik mereka. Okey, langkah yang terakhir, langkah keempat adalah dengan kita tahu antara punca Pulau Haba ini adalah daripada bilangan kenderaan yang menghasilkan asap-asap daripada exhaust mereka. Okey, jadi untuk mengurangkan masalah ini, saya cadangkan penggunaan kenderaan dikurangkan melalui perkongsian kereta. Yang kedua adalah melalui penggunaan awam yang lebih cekap. Maka pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan penguasaan awam yang lebih cekap di bandar-bandar. Jadi pengguna atau penduduk kurang menggunakan kenderaan yang akan menghasilkan lebih banyak asap, tapi lebih menggunakan kenderaan awam untuk menjimatkan untuk mengurangkan pengeluaran asap dan pada masa sama menjimatkan penggunaan bahan aktif fosil oleh kenderaan mereka. Okey, untuk sekarang ini, pada masa ini, pada pendapat saya, isu Pulau Haba Bandar ini tidak perlu ditakutkan sangat. Kenapa saya berkata begitu? Kerana Pulau Haba Bandar ini kes-kes saya fikir agak terpencil. Kenapa begitu? Sebab bandar-bandar di Malaysia ini amnya tidak banyak sangat. Pada masa sama, ada bandar-bandar di Malaysia seperti di Kota Kinabalu, di mana keadaan geomorfologi dia berkaitan dengan laut. Jadi aliran haba itu dapat dikurangkan kerana adanya angin daripada laut yang akan menetralkan kawasan-kawasan tersebut. Jadi kejadian Pulau Haba Bandar itu tidak berlaku di sana. Untuk masa sekarang, isu Pulau Haba Bandar tidak perlu dirisaukan. Tetapi untuk akan datang, saya rasa isu ini menjadi suatu yang perlu difikirkan ataupun suatu yang perlu ditakutkan kerana kejadian ini akan menjadi satu yang ngeri kerana bilangan bandar di Malaysia akan bertambah. Seperti yang kita tahu, kawasan-kawasan pekan ataupun kawasan-kawasan kampung akan berubah secara perlahan menjadi bandar-bandar baru. Bilangan bandar yang banyak ini akan menyebabkan bilangan Pulau Haba Bandar ini semakin meningkat. Okey, pertambahan bilangan Pulau Haba Bandar ini seterusnya akan menjadi satu yang agak membimbangkan. Semakin banyak kawasan bandar yang menjadi Pulau Haba Bandar, semakin banyaklah kerisauan penduduk. Oleh itu, pada masa akan datang, saya fikir dan saya jangka isu Pulau Haba Bandar ini akan menjadi satu yang sangat perlu kita fikirkan dan perlu kita atasi.